Ya Allah. Allahumma anta syafi la syifa illa syifa. Isfi'ani ya Allah. Bismillah. What page? The last page? Huh? Oh, tak habis lagi ni. Hari ni kita start hadis 369. Tu. Ha? Tak apa, kita ambil atas lah. Kan? Ha? Ha? Sujud tilawah. Boleh start dah? Ting tong. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Ma taufiqi wa lantisamiya illa billah. Wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Rabbana afri' alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bi lisani yafqahu qawli. Hari ni selang-seli lah dengan batuk. Hari ni kita ambil hadis. Baru ni kita mengaji bab hadis berkenaan dengan sujud tilawah. Hari ni kita ambil sujud syukur. Hadis 370 muka surat 185. Hadis 370 muka surat 185. An Abi Bakrata radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu khairun khabar yasuruhu kharra sajidan lillah. Rawahu al-khamsa illa Nasa'i. Hadis ni perawi dia nama Abi Bakar radhiyallahu anhu. Abi Bakar ni bukan Abu Bakar, ni sahabat Nabi lain. Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai dekat Nabi sampai dekat Nabi satu berita yang menggembirakan, satu benda yang seronok. Maka tak kala surah itu dibaca oleh baginda pun tunduk rukuk. Dah bukan. Yang ni hari ni terjemahan dia lain. Hamba kena baiki balik. Kita dah habis bab berkenaan dengan sujud tilawah, tapi dia duduk kata tu, terjemahan dia kena baiki sikit. Kerana kata Abi Bakar, sesungguhnya aku bersama-sama dengan Nabi. Idza ja'ahu, bila Nabi dapat satu berita gembira, khair, yasuruhu khairan sajidan lillah. Nabi dapat saja berita gembira, terus Nabi sujud. Tunduk sujud kepada Allah Ta'ala. Okey, dikata di sini, mereka tak kala surah itu dibaca. Tak ada surah dibaca pun. Tak ada surah dibaca pun, cuma berita. Perbaiki situ. Tak ada berkenaan dengan berita. Okey. Nabi SAW berkenaan dengan surah dibaca tu dah habis. Garis kat situ. Kerana adalah diri Nabi bila dapat satu berita khairan, satu berita yang menyeronokkan, terus Nabi dengar Nabi sujud. Nabi sujud lillahi ta'ala. Maka kita di sini katalah duduk di rumah,
Tiba-tiba dengar berita. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dengar satu berita. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Anak kita lulus periksa, katalah. Dengar berita tu, mak cik lulus. Dengar kita tengah ada buat sampai Tommy ada apa nama? Dengan sambai dengan buat tengah lesung batu lesung. Dengar berita gembira. Terus kita menghadap kiblat. Terus menghadap tengah duduk tu, sujud saja. Sekali, kan nak sujud, 2 kali kan sujud sekali. Menghadap kiblat, sujud lillahi ta'ala. Sifat sujud kena ada. Kan? Dua-dua tangan, dua-dua kaki tu. Sebab sujud macam semayang. Sujud menghadap Allah Ta'ala itu saja. Tak perlu dan sat, mak nak pakai telekong. Sat, nak ambil uduk, tak payah. Tak payah ambil uduk, tak payah pakai telekong, tak payah. Terus menghadap kiblat. Pasal tu ulama kata bila sifat semayang tu tak sempurna, contohnya dia tak start dengan takbir, tak akhir dengan salam, 13 rukun semayang tu tak ada, maka dia tak ambil uduk pun tak apa. Tak ambil uduk pun tak apa. Pasal sekadar sujud saja. Ada mengatakan tak, sujud tu salah satu daripada sifat semayang. Bila ada salah satu sifat semayang, dia kena ambil uduk. Tak. Dia tak payah ambil uduk. Kalau nak ambil pun tak apa. Sebab tu setengah ulama' berbahas, okey, kalau macam tu, macam mana pula solat jenazah. Kita mengaji fiqh ni, selagi mana ruang fiqh tu bercakap, kita bercakap lah. Itu tujuan kita mengaji fiqh. Bila ruang fiqh tu suruh kita cakap, kita tak mau cakap, itu nama dia gila. Nampak tak? Contohnya ruang fiqh kata kat kita, bila kita start dengan takbir, akhir dengan salam, ambillah wuduk. Yang tu wajib wuduk. Idza kuntu ila salati, bila kita nak semayang, yang sifat semayang tu ada, kenalah wuduk. Tu ulama kata nak semayang jenazah, sekadar takbir saja, 4 kali takbir. Dia tak ada rukuk, tak ada apa. Setengah ulama kata, kalau nak semayang jenazah tanpa wuduk pun tak apa. Pasal dia bukan start dengan takbir berakhir. Tapi nak ambil, afdal. You all can understand? Hangguk sudah. Yang tak puas hati tu hang. Syaitan tak puas hati nampak tak? Itu pandangan ulama ni kita kena ambil kira. Okey? Bila masa tu setengah orang kita tengok, tak ambil uduk kah? Tak diwajibkan. Macam tu dengan sujud syukur ni. Tengah-tengah Nabi SAW dapat gembira, sahabat tengok terus mengharap keadaan kiblat, terus Nabi sujud. Akhirnya sujud lillah. Nama sujud tanda syukur kepada Allah. Alhamdulillah dapat satu berita gembira. Kita dapat satu berita gembira, kita seronok. Tanda kita seronok, sujud dekat Allah. Tu tanda orang mukmin. Dapat pula berita, dengar kata, Ya Allah, Ya Allah. Dengar berita pula kata, Ya Allah, Ya Allah. Tok guru kita meninggal dah, tok guru yang nak mengajak kita tak ada. Itu berita musibah. Bila kita dengar berita gembira, agama ajak mula-mula sekali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua kena kembali pada Allah. Hidup kita ni kena, pasal kita hak Allah, kembali pada Allah. Pasal tu kenal agama ni perlu. Kita kenal agama ni perlu sangat-sangat kenal Allah. Sangat-sangat perlu kenal Allah. Bila kita duk mengaji macam ni, bila kita tak kenal Allah, susah jiwa kita nak tenang. Susah nak tenang. Satu agama ajak bila sebut saja Allah, bila sebut saja Allah, mula-mula hang kena kenal. Yang kita sebut tu kita kenal dah Allah. Kita kena kenal Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, macam semalam dok kata. Dia tengok di luar, dia kata bintang ni hebat, dialah Tuhan aku. Ibrahim cari Allah. Aku nak cari ni. Ibrahim cari Allah, dia tengok bintang, yang tu lah Allah. Tengok main siang, hilang pula Tuhan tu. Dia tengok pula matahari, yang ni ku hebat ni, terang menerang. Main malam hilang pula matahari, bulan pula dia yakin.
Maka Ibrahim AS cari Tuhan. Dia kata takkan Tuhan hilang kot. Innallah hayyul la yamut. Tuhan ni hidup tak mati. Pada Ibrahim AS cari Tuhan. Kita yang nak main kuliah ni pun kena carilah Tuhan. Oh, kena kenal. Pertama kenal Tuhan. Bila kita kenal Tuhan, kita kena bukti kena Tuhan apa dia? Bukti kita kenal Tuhan, kita kena berimanlah. Kita tahu kita Tuhan, kita kena beriman, kena percaya. Bila kita beriman, yang ketiga, bukti kita ialah beribadat. Dia suruh sembahyang, dia suruh buat ni, buatlah. Yang keempat, bukti kata kita yakin ada Tuhan, semua sumber ni, langit bumi mai daripada dia, kita mai daripada dia, demam batuk ni semua urusan dia. Bila kita tahu macam tu, kita rasa lega. Kita takkan rasa benda yang mencemaskan. Semua Tuhan susun kat aku dah. Tuhan dah susun dekat aku macam ni. Bila aku dengar satu berita musibah, aku kena kembali balik kat dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala musibah semua milik dia. Minta Allah patah balik kat dia. Habis. Jiwa kita tenang, kita akan senang sebut. Pasal tu duk main dalam kuliah ni nak bagi hilang serabut, nak bagi diri kita ni betul-betul berada dalam keadaan betul-betul tenang. Pasal jiwa yang duduk dalam kuliah ni jiwa yang tenang sajalah yang mudah dapat ilmu dia berkawan dengan dia. Kalau jiwa tak tenang, dia susah nak dapat ilmu. Tengok-tengok esok ni hari dibangkitkan semula. Kita kata apa punya kuliah aku pergi tiap hari. Tengok-tengok ilmu tu semua lari daripada kita. Ilmu tu kita sekadar dengar je pun tak ada apa pun. Tak ada apa pun. Pasal tu bila jiwa yang tenang ni contoh dia, bila dia kena satu musibah macam Ustaz kata, kena satu kecelakaan, bapak kita masuk hospital, cek, dengar dia kena apa nama? Jantung apa stay ke bapa ke? Allah, bapak kita sakit. Bapak macam mana? Doktor kata stage 4 dah. Bapak kita keluar cakap dengan kita, bapak pun dah stage 4 dah. Alhamdulillah, bapak kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tengok muka bapak kita. Kita kata bapak aku keluar daripada hospital, doktor bagi kita stage 4, dia boleh cakap relax, tenang saja. Bila tanya kat bapak macam mana keadaan? Bapak pun dah umur dah sampai dah 93 ni. Bapak Tuhan dah bagi sampai 93. Kira hidup dunia punya lama kat dunia ni. Allah bagi tahap ni kira sakit, kira okey lah tu. Okey lah. Bapak kita keluar dengan kita, sembang dengan kita, kata, umur aku macam ni, Tuhan bagi kira okey lah tu. Punya sihat, punya panjang, ni bagi dia bagi. Tanda dia bagi macam ni, dia nak bagi tahu, kata dia nak ambil balik. Dia boleh cakap dengan tenang. Bukan senang orang nak terima berita musibah ni, dia boleh jawab dengan ketenangan, kecuali diri dia tu sendiri tenang. Nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang. Allahumma inna nas'aluka nafsun mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Ni duk baca doa Nabi, dia doa ni. Ya Allah, bagilah dekat kami ni jiwa-jiwa yang tenang. Bila jiwa yang tenang sajalah, tu'minu biliqa'ik, jiwa yang tenang sajalah yang mampu beriman dengan Tuhan. Bila jiwa kalang kabut ni, dia susah nak sebut innalillah. Dia kira dengar berita seronok aja. Bila dapat musibah, dia menangis. Mak dah istighfar dah. Dia buat macam taipusam. Kata, mak, taipusam bulan 1. Pada dia melupok. Kita punya hidup punya lama kat dunia ni, kat 70 tahun, 80 tahun. Tapi sakit last minute Tuhan nak panggil, kita punya melupok, punya sedih, punya kita tak redha nak jumpa dengan Tuhan. Tak redha nak jumpa dengan Tuhan. Satu Nabi kata, minta Allahumma inna, minta, ya Allah Tuhan kami semua, ya Allah minta Allah, nafsun mutmainnah, bagilah jiwa-jiwa kami tenang.
tu'minu bi liqa'ik. Bila jiwa tenang barulah kami beriman. Barulah kita beriman. Dia nak mati dan sakit pun orang mamat, alhamdulillah lah, ya Allah duduk dah lama kat dunia ni. Tuhan bagi sakit ni ustaz. Dia nak hapuskanlah dosa-dosa, nak kafarah lah hak dulu-dulu ni jahat-jahat ni. Sebelum nak menghadap dengan dia, dia bagi sakit ni dah 3 bulan duk sakit ni. Alhamdulillah lah, dia redha dengan sakit tu. Dia boleh cakap dengan elok pula. Dia kata Tuhan duk bagi sakit ni nak kurangkan azab pergi kat sana. Bukan mulut lidah yang senang bercakap macam ni, melainkan orang-orang yang betul-betul diri dia tenang. Diri tenang saja boleh berbuk. Diri yang tak tenang tak boleh. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Hei, jiwa yang tenang saja, bila aku panggil, terketak-ketak, tergedik-gedik nama kat aku. Dia redha dengan aku. Dia redha dengan aku. Hari dah ham dah. Dia duk nampak dia tempat yang nak pergi, dia seronok dah. Allahu Akbar kabira. Tu tujuan kita mengaji ni, nak bagi jiwa dia sikit tenanglah dengan Tuhan ni. Redha dengan Tuhan dengan semua sudut. Bila dapat berita gembira, sujud syukur, ya Allah, alhamdulillah lah. Sampaikan hari ni hang bagi hidup aku taklah sakit sangat, boleh main mengaji. Minta-minta kalau sakit pun janganlah sakit teruk-teruk sangat. Alhamdulillah lah, rumah pun dekat tan sini, coy keluar saja main tan sini. Anak kena pergi pindah tak mana, pilih kalau boleh bagi mak duduk tan sini. Nak bagi habis hayat mak. Nanti pergi jauh-jauh kan susah dengan masjid surau. Bila dah tua-tua ni, jiwa tu mau kat masjid surau. Hak muda-muda duduk tergedik-gedik, tergetak-getak ni, dia tak terlintas lagi. Dia rasa dia tak mati. Kira umur dia expired ni, boleh nampak surau. Okey lah, betul tak? Hanggut sudah lah, oi. Jiwa yang tenang, bila duduk main tan sini, bagi tenang. Alhamdulillah lah, ya Allah. Janganlah akhir-akhir hidup ni, Tuhan jumpa dengan serabut dengan diri, dengan serabut dengan laki, dengan serabut dengan anak, dengan cucu. Janganlah dia terlungguk macam ni. Waktu macam ni aku nak tenang, buat ibadat dengan aku, nak duduk masjid surau ni, nak mengajilah. Ni lah masa dia, aku tak mau dah. Nak korang benda-benda gila-gila ni sudah. Dah belah anak ustaz sampai 72 tahun belah anak. Duk tengok mereka ni dekat 70 tahun. Lah ni nak tengok diri sikit, nak tengok mengaji sikit. Satu hari nak bagi satu muka baca nyek. Esok baca satu muka. Nak bagi tenang. Sudah. Dah puas dengan hidup ni pada. Orang yang dapat sujud kepada Allah Ta'ala ni, jiwa dia tenang. Seronok. Dia dengar satu berita gembira, dan dia sujud ke Allah Ta'ala. Pasal tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata beza. Jiwa yang tenang ni dia kena Tuhan. Dia kena Tuhan. Dengan 4 benda tadi kita kata tadi. Yang Quran sebut dekat kita. Kalau sekiranya hidup dia tak ada kena Tuhan, tak ada beriman, tak ada semayang mengaji, tak ada apa, tak ada. Quran kata panggil dia sama macam binatang. Ni Quran sebutkan, Muhammad sebut. Ada ayat lain kata balhum adal, lebih teruk daripada binatang. Binatang kerja dia bangkit, tidur, main, seronok, tu kerja binatang. Tapi kita manusia ada matlamat kita main kat dunia. Walladzina kafaru, Allah kata orang-orang yang kufur dekat aku. Orang yang tak mau dekat aku, Allah kata yatamata'una wa yakuluna. Orang yang tak mau kat aku hidup dia seronok makan. Kama takulu an'am. Seperti mana Allah kata hidup orang yang tak mau kat aku ni, sama hidup dia macam kama takulu an'am. Sama macam hidup binatang. Sama hidup binatang. Nampak tak? Allah kata sama hidup binatang. Kalau sama hidup binatang, kalau dia manusia hidup macam binatang, Allah kata wannaru maswalahum. Rupa-rupanya dia duduk di dunia ni di tempat neraka, nak pergi ke neraka. Nar, wannaru. Rupa-rupanya hang ni neraka tempat hang. Tu dia Allah kata macam tu. Maka kita yang duk main kuliah ni, cuba bagi nampak diri kita syukur pada Allah. Cuba bagi nampak diri. Try bagi nampak sehari demi sehari, sehari. Kira mata hati kita ni bagi nampak akhirat. Nampak tak? Kita semua nak pergi dah, tak lama dah. Tak boleh buat apa. Sebab di Batuk ni pun nak pergi kat ni.
Semua Nabi. Tengok sahabat Nabi yang kedua. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf ni kalau dia sujud, ya Allah, sujud ke Allah banyaklah. dia dia nikmat yang Allah bagi kat dia, nikmat hidup ni dia betul-betul dapat. Apa kata kat sini? Qala Abdurrahman bin Auf kata, sajada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi aku tengok kalau Nabi sujud syukur lah, fatala sujudah. Orang sujud syukur ni lama dia sujud. Ustaz, dia nak baca apa sujud syukur? Ulama kata bacalah macam mana dia baca semayang pun tak apa. Bacalah. Asyukuruka ya Rabbi, syukur, terima kasihlah ya Allah. Tak reti langsung apa pun sujud, terlintas di hati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hang selalu duk bagi macam-macam kat aku kenikmatan, ya Allah, keseronokan dan bagi Allah. Berterusanlah hidup aku sampai ke bertemu mulut lidah aku ni sampai bertemu. Boleh kata la ilaha illallah. Tuhan, bagilah mulut lidah aku cakap benda baik, ya Allah, masa umur aku ni malaikat nak aminkan, tak mau nak cakap pasal orang, tak mau nak kata pasal orang, tak mau kata benda tak elok, tak mau. Benda elok saja. Maka kata Abdurrahman bin Auf, bila sujud Nabi, fatala sujud. Sujud syukur ni Nabi sujud punya panjang, ya Allah. Summa rafa'a ra'sahu. Nabi angkat kepala dia, faqala. Sahabat Nabi terkejut. Abdurrahman bin Auf kata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, hang sujudnya Rasulullah. Angkat Nabi pun cerita dekat mereka. Inna Jibril atani. Yang aku sujud tadi, sahabat kita tak pasal-pasal. Nabi duduk dengan kami, Nabi sujud. Sujud pula lama. Apa cerita ni? Elok dia angkat kepala. Nabi kata, inna Jibril atani. Tadi Jibril mai kat aku. Fabasyarani. Nabi Jibril mai kat aku habaq satu berita gembira yang menyeronokkan aku. Fasajadtu lillah syukran. Aku sujud syukur. Berterima kasih dekat Allah bila Jibril mai habaq berita gembira kat aku. Aku pun sujud. Allahu akbar. Lepas tu Abdurrahman bin Auf, setiap kali Allah Allah permudahkan hidup dia. Allah permudahkan hidup dia bagi sujud syukur pada Allah. Abdurrahman bin Auf ni bukan kita tak tahu kaya dah. Kaya raya. Tapi kaya dia, dunia tak boleh bagi lingkup dia. Kita punya kaya, kita punya cari duit, lingkup amal ibadat. Baru buka pasar malam je, maghrib tak mana, isya tak mana. Bagus orang cari rezeki dengan jual beli ni. Tapi kalau dia tak boleh jaga amal ibadat, lingkup lah. Lingkup. Nampak tak lingkup? Suatu tempat yang tak bagus sangat-sangat ni, kita pergi yang boleh melunturkan iman kita dengan cepat, pasar malam, supermarket, sempat tu semua cepat digugurkan iman kita. Sebab tempat tu banyak unsur penipu. Tempat unsur menipu ramai tempat tu. Dia tak menolong, tidak ada barakah. Tidak ada barakah. Masuk cepat, keluar kan. Dengan nak beli satu bengkang, dia pusing belaka. Nampak tak? Dia pusing. Kadang-kadang masa malam ni tempat jadi cari jodoh. Anak kita nanti siap dah. Dia tahu pada pasal malam start nanti lepas asar. Pukul 3 dia mandi dah. Saat ni bubur powder. Saat ni dia tonyoh kok sini, tonyoh kok sana. Saat ni ambil ni bubur kok sini, kosang tak kena. Nak cari jodoh. Anak kita pun panggil lah 2-3 orang anak darah, pusing mai. Anak terona jumpa. Rupanya jodoh di pasar malam. Pasar malam pun ada juga tempat. Bagus tempat ada tempat pertemuan jodoh. Betul tak? Hangguk sudah lah weh. Ini tabiat ni Ustaz tengok di tanah Arab. Di tanah Arab dia susah nak duduk di taman, makan-makan susah. Dia malu. Maka peluang untuk orang Arab ni berjumpa anak dara, anak terona ni semua ni dekat pasar-pasar dia lah. Sebelum maghrib kami jalan, kami pun student saja tengok, rupanya ya Allah, kawan-kawan kami pun siap, yang kawan-kawan Arab ni siap awal. Pasal apa ni? Nabi pasal malam. Tu baru kita tahu macam tu kan apa. Rupanya kami Malaysia pun lebih kurang tu juga.
Tapi mereka ni kerap sangat. Dia balik cerita lah, Abdullah, aku dapat 2 orang Abdullah. Comel Abdullah, doa-doa. InsyaAllah minggu depan aku jumpa lagi dia. Kami duduk asrama, pakat-pakat cerita lah. Tiap-tiap minggu dia jumpa dia ni, dia jumpa dia. Berapa banyak perempuan yang nak jumpa ni. Ada 2-3 orang saja sonok-sonok. Inilah hidup kita lepas. La haula wala quwata illa billah. Faham tak weh? Angguk sudah. Abdul Rahman bin Auf ni kaya raya kita tengok. Sonok tahu kalau orang yang Allah bagi hidup di dunia ni, Allah bagi dia pulang hidup dunia ni, dia boleh jadi hamba Allah yang baik ni, baguslah. Pasal kita hidup di dunia ni challenge banyak tau. Kita nak jadi baik, kadang-kadang main kawan tak bagus. Nak jadi baik, kadang-kadang keluarga main nanti perli. Bukan senang. Zaman ni kita duduk ni tak dikelilingi orang yang boleh tolong iman kita, tak boleh. Kita nak jadi soleh memang susah sekeliling kita tu. Kebanyakannya bernama hafsere mapete. Enggak kan? Hafsere betul-betul pada. Susah kita nak hidup cara soleh ni memang susah. Mau tak mau apa yang duduk rumah macam ni dapatlah mai. Maghrib saat ni ada apa-apa subuh mai. Saat ni dengan anak-anak jadilah. Dan tak nak bagi hilang suasana kesolehan tu. Pasal kita nak harap kat rumah, kalau ada rumah tangga yang mak, bapa, anak semua okey, alhamdulillah. Berimpun makan pun nampak cantik, masa nak tidur pun nampak suasana. Bangun pula, jadikan rumah tu bangun pula semayang, main sekali, balik sekali. Dapat macam tu, sujud syukur pada Allah. Tuhan, apa yang Hang bagi ke aku lah ni, janganlah tarik. Apa yang Hang bagi ke aku lah ni, janganlah tarik Allah. Nikmat yang Hang bagi ni, jangan tarik Allah, berterusanlah. Pasal tu kadang-kadang bila orang puji anak kita, puji keluarga kita, jangan kembang semangkuk, sikit-sikit sudah. Takut-takut Allah tarik balik. Ya muqallibal qulub, Allah pelik-patih. Boleh patah balik. Anak kita dengan serban, dengan jubah elok, tengok-tengok, dengan kek. Atau macam tergedik-gedik, terketak-ketak dah pada. Jangan. Ini kerja Tuhan, kerja Tuhan. Pasal tu kadang-kadang Allah bagi kat kita anak yang bagus, itu anugerah. Anak yang bagus satu anugerah yang Tuhan bagi. Kalau berlebihan dapat sampai anak cucu, keluarga bagus, itu nama dia bonus Allah bagi. Suruh kita syukur, bersedekah kepada Tuhan. Kerja kita tak banyak, teruk sangat bila Tuhan boleh bagi keluarga yang cemerlang. Tapi kalau keluarga kita, ya Allah, sikit-sikit umai kepada agama, syukur pada Tuhan. Inilah bab dia. Abdul Rahman bin Auf harta banyak, Allah dekat nak mati, dia ambil harta dekat isteri dia. Nak bagi kali kedua tak mau dah. Banyak sangat. Tu dia Allah bagi kat dia. Pantang dengar tak mana ada derma dia nak bagi. Pantang ada nak derma dia nak bagi. Allah, jiwa apa kena ada macam tu. Jiwa orang mengaji, kuliah ni, ada sikit bagi sikit tak apa. Kadang-kadang tak mampu pegang tempat bismillah, ya Allah, bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, ya Allah, doa lah. Doa kadang-kadang orang tu perlu bantuan, kita tak mampu, kita kirim doa, ya Allah, ikhlas, ya Allah. Nak duit pun tak ada, nak bagi, memang nak bantu dia, memang nak tolong dia, tapi tak ada. Doa kat dia, kan? Doa kat dia daripada Maka hadis yang di bawah ni pun sama. Daripada Bara Ibn Hazib radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'asa aliyan. Kata Bara Ibn Hazib, sesungguhnya Nabi SAW hantar Ali. Ali pilah ilal Yaman. Nabi hantar mula-mula sekali, cerita ni panjang. Nabi bukan hantar Ali mula-mula. Nabi kata, siapa nak pergi Yaman? Siapa nak pergi Yaman? Maka ramai yang pakai nak pergi. Maka Nabi kata, jiwa-jiwa hampa ni bagus nak pergi tapi tak sesuai. Yang sesuai sangat-sangat pergi ke Yaman ni Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal sesuai. Nabi kata orang yang layak yang pergi ke Yaman Muaz. Orang keras hati macam mana pun dia dapat lembutkan Muaz. Ada kelebihan. Kalau Ali pergi bukan tak boleh, cengeng nak mampu. Ali masa Muaz bin Jabal ada kat sana, dia elok, dah tarbiyah semua dah, barulah Ali mai. Okay? Ali mai pada masa tu dia jadi qadi.
Dia hukumkan manusia cerdik Ali ni. Dia hukumkan manusia dengan cerdik. Nampak? Fazakar hadis, ada cerita tentang panjang lebar. Nabi hantarlah apa nama Sayyidina Ali pergi ke Yaman. Qala fakataba Ali bi islamihim. Ali bila sampai kat sana hantarlah berita, ya Rasulullah. Bila aku sampai kat sana, ya Rasulullah, ramai orang kaya kat sana dah beriman dah. Pasal orang Yaman, kebanyakannya orang Yaman ni kaya raya tapi kedekut kelas A. Kedekut kelas A. Nampak dah sampai turun ayat dekat depan yang Allah suruh sedekah. Tak mau. Last sekali ayat sedekah juga nama zakat. Kalau hampa tak mau sedekah, diwajibkan pada hampa zakat. Zakat. Bila kena zakat barulah nak sedekah. Sebaik-baik sedekah, kita kata Ustaz, yang mana lebih baik Ustaz? Yang lebih baik, yang tolong hampa lepas mati esok ni, ulama berbincang masalah sedekah lah, wakaf lah. Yang kata lepas mati inqatan amaluhu, selepas kita mati, yang sampai dekat kita sedekatul jariyah, sedekah yang mengalir, ulama tidak ada khilaf, itu wakaf. Sebaik-baik hidup hampa paling bagus sekali wakaf. Faham dah latin-latin? Yang paling bagus sekali wakaf. Paling wakaf. Hari ni macam-macam program ada nak bagi hampa masuk syurga. Pertama sekali Tok Bilal kan? Tok Bilal ke? Tok Siap. Sakit apa? Tok Siap kita tahu dia nak operation ke? Isteri Tok Siap. Mai kuliah nak cerita kat abang, bukan senang. Ni semua tajuk kuliah lah weh. Mohonlah Ustaz, tolonglah Ustaz cakap dengan mereka yang mai kuliah ni. Kok lah mereka yang ada terlebih kaya, Allah bagi terlebih rezeki. Untuk sumbang nak beli besi, dia kata, dan skru. Besi skru, nak skru kepala hampa lah. Mintalah sumbangan. Kalau ada rezeki lebih, kalau hampa ikhlas lillahi ta'ala, sumbanglah. Pasal nak kena beli benda tu, doktor nak harga dia RM13,000 nak kena bedah dalam bulan. Kalau boleh ada duit terkumpul nak start bedah. Nama dia kaedah. Kena ada kaedah? Kena kaedah tak? Angguk sudah. Kaedah dia kata isteri Abang Jamil, Abang Jalil, Abang Jalil atau Siap Surau ni, dia kata berita dia tengah duk sakit. Dia tengah duk sakit, maka doktor kata nak bagi cepat, maka sembuhkanlah dia. Nak bagi sembuh cepat, maka kita insya-Allah nanti kita mana tabung tu? Tabung tu sedang bergerak sekarang, kan? Bagi semua orang, bagi pusingan pertama, pusingan ketiga, sampai tak masuk duit tu tabung. Yang mana satu? Bergerak tabung tu. Bergerakkan tabung tu insya-Allah, kan? Sambil-sambil kita tolong insya-Allah, nampak tak? Kadang-kadang kita main kuliah, kita main mengaji, fakta Nabi kata ingat ada sahabat aku paling baik hidup dia setiap hari. Pertama, dia suka bersedekah. Kedua, apa dia? Ziarah orang sakit. Yang ketiga, orang mati. Siapa dia? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Cari. Sayyidina Umar pula kata, ya Rasulullah, fa'asaddaq, aku nak sedekah. Sayyidina Umar nak sedekah. Dengar dia pijau. Dengar Nabi kata, ya Allah, dalam peperangan Tabuk, Omar, Nabi nak kutip derma. Dia lari main lintang pukang. Omar. Pasal tu sahabat tengok Omar, ya Allah, pantang dengar Nabi kutip. Ada tak orang nak sedekah? Ada orang nak terima sedekah tak? Wallahi ya Omar duk fikir tentang diri dia. Aku dengan dosa macam-macam ni. Inilah peluang aku. Wa yutahiru tatahir. Tuhan nak bersih diri aku dengan sedekah ni. Aku ibadat macam mana pun tak sama dengan sedekah. Aku ibadat lah aku macam mana pun, tapi aku ikhlas sedekah. Orang boleh sembuh kerana aku. Allah syafakallah. Benda tu besar. Benda tu besar, nampak tak? Besar sangat-sangat. Kita kena latih. Lagi satu, bila kita tolong orang tolong kita, kok lagi jatuh sakit, esok ni kita tengok
kita jatuh sakit, tiba-tiba orang main bantu kita, main tolong kita, baru kita teringat kita pernah tolong orang, pernah bantu orang dulu. Ni pula masjid pula satu hal. Masjid ni tak apa, Ustaz bagi buku ni kat Tok Siak lah. Bagi kat dia apa bagi. Hari ni semua fokus masuk dalam duit. Sampai duit tu cukup 26,000, Alhamdulillah. Bagi duit, jangan kedekut lah. Kadang-kadang hampa duk simpan duit, mati malah dia. Bodoh. Pada malaikat kita dah dengar berita, dah suruh derma dia simpan juga. Malah dia keram mati. Bodoh. Nampak dah ada harapan dah boleh masuk syurga. Ambil bagi dulu. Duk kira. Bincang dengan apa nama? Bincang dengan bendahari. Ambil bagi kat sana mereka, malah ni nak bagi. Pasal tu Nabi kata kalau duduk satu zaman pemimpin jahat. Jahat tu duk main lagi. Dia main lagi. Dah pindah main balik. La ilaha illallah. Pemimpin jahat. Dia main, dia tahu dah jahat dia. Main balik. La haula wala quwata illa billah. Depan Nabi kata kalau kita bertemu dengan pemimpin yang jahat, suasana masyarakat tak mau pada agama ni ramai. Tak mau pada agama ni ramai. Jahil ni ramai. Orang duk kutuk agama kita, orang duk kata lebih kurang agama kita. Kita tak kisah juga. Bila dapat suasana macam tu, orang tak kisah agama yang kedua, yang ketiga, nampak orang perempuan ni banyak tugas mereka. Banyak orang perempuan ni di rumah dia jadi ketua rumah, bukan suami dia. Nabi kata jangan minta, Nabi kata hati kamu mati, biar kamu mati dulu. Suasana macam tu jangan bagi hati mati, biar kita mati dulu. Allahu Akbar kabira. Biar kita mati sebelum hati kita mati. Ada faham? Apa pun tak faham, ayo. Jawapan dia nak bagi faham ni sedekah lah oi. Tengok di SIK ni kami punya usaha buat dengan polis dia, dengan jamaat Majlis Agama Islam dia. Sampai kami mohon dekat kontraktor, Ustaz kata Ustaz tak bersihat lah ni. Alhamdulillah kita boleh bagi setiap bulan kat mereka 60,000, 70,000 setiap bulan. Ustaz bagi pada kontraktor masjid, apa nama, Masjid Al-Hidayah. Ustaz kata ke dia, hang buatlah, minta tolong buat siap masjid, setiap bulan kami bayar kat hang. Ustaz kutip bayar. Akhirnya kami target 5 hari bulan ni nak pergi turun bulan 12 ni. Nak turun sana, nak bawa semua rombongan orang Kuala Lumpur pergi infak. Banyak-banyak pergi infak sebab masjid tu ada 8 kampung yang tak semayang Jumaat. Tak sangka sik macam tu. Nampak tak? Mereka nak semayang masjid ni, nak pergi ke Pondok Haji Saleh punya riup. Walaupun kita kata 7 km Ustaz. Yalah 10, 12 tu pun jauh juga. Nisbah mereka jauh. Kan kita pun bapa kini pun punya malah. Nampak tak? Tapi mereka semayang juga. Kita target bulan ni, insyaAllah akhir bulan ni elektrik dah masuk dah. 5 hari bulan tu dah boleh semayang dah. Tanpa toilet, tu dia. Masjid tanpa toilet dalam Malaysia, masjid ni. Kita buat dalam dulu. Pasal kita target orang kampung, dia boleh ambil uduk, boleh main semayang. Kat tempat uduk adalah, tapi toilet tak ada lagi. Nanti kita cari pula sumber dia. Kita apa wakaf macam ni, pengajian dekat situ dengan budak mengaji Quran lah, itulah yang ni lah. Kita bagi wakaf ni, sedekah wakaf ni, dia mejijak duduk dalam masjid tu, pahala pergi kat kita. Ayo, karapuleh. Pahala main kat kita. Buku ni nanti kita serah boleh tak? Tak kutip jaga hamba. Kita bagi kepada ni, dia kutip lah, apa dapat gaji, sikit dapat cabuk ni. Kami tak ambil apa pun. Automatik Ustaz bayar kepada kontraktor. Pengurusan sana kita bayar. Ustaz nak buatlah. Anak murid kata Ustaz kita kutip pelan-pelan, kita kutip. Bagi kepercayaan dekat kontraktor tu, ya, kami bayar. Dia pun terkejut tengok kami bayar. Berapa banyak kita kutip bulan ni? 70,000. Bulan sudah kutip 100,000. Bagi. Lebih pada tu bagi. Ada orang lagi duk masuk, bagi lagi. Kita masuk, dia buat pasal nak tunggu sampai himpun, mampu. Ustaz tak buat dulu. Bulan 10, bulan 1, esok ni kalau dah okey dah, buat lagi. Bila main bulan puasa dah lengkap dah semua dah. Orang nak semayang, mengaji kat situ, pahala main kat kita.
Nampak tak? Ulama kata kalau kita susah mengaji, ambil Quran bagi orang gila Quran, bagi dia baca Quran. Orang gila Quran tu bagi dia baca Quran. Kita sedekah kat dia, mudah-mudahan dia duk baca tu pi kat kita pahala. Semangat tu pi kat kita tu, lama-lama kita pun boleh baca Quran. Macam kita duk infak kat orang semayang, lama-lama ya Allah dia doa kat kita, ya Allah ya Tuhan siapalah duk ni. Setiap kali sujud amal ibadat ada pi kat kita. Pahala besar, pahala besar. Faham tak, oi? Apa hangguk sudahlah. Geramnya aku pada sambung. Orang ni nak cakap ni bab syukur. Kan syukur, duk menyanyi lagu syukur, syukur, syukur aku tak faham. Kan lagu syukur tu. Kita kena bersyukur dengan nikmat yang Tuhan bagi. Sayyidina Ali kata Ali, Ali hantar dekat Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, orang kaya-kaya dah masuk Islam, dah infak dah. Nabi dengar berita, Nabi seronoklah. Nabi seronoklah, ya Allah. Nabi seronok sangat-sangat, orang ramai masuk Islam. Falamma qara'a, bila sampai kat Nabi, Nabi baca Al-Kitabah. Bila Sayyidina Ali hantar dekat dia, Nabi baca sakhara sajidan syukur lillahi ta'ala ala dhalik. Dia pun terus sujud. Nabi kata Allahu Akbar. Sahabat Nabi nama Bara Ibn Azib kata, aku tengok Nabi lalu Nabi kata, aku dapat berita gembira, ya Allah. Kita pun latih diri kita, bila dapat berita gembira, buatlah macam ni. Hadis ini ulama kata, walaupun ada dalam Sahih Baihaqi, tapi asal usul dia doa dalam Imam Bukhari. Asal usul doa dalam Sahih Bukhari, doa ada di sini. InsyaAllah kalau bulan depan Allahu Akbar, tak lepi letih. Bulan depan Ustaz akan ulang sekali lagi bab berkenaan dengan 18 solat sunnah. Solat sunnah ni solat sunat-sunat. Kita akan tengok sahabat Nabi, nama dia Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabi'ah bin Malik al-Aslami salah seorang sahabat Nabi. Bab yang ke-18 ini Ustaz akan ulang balik bila mana bulan depan, batuk ni okey. Tapi selalunya Ustaz kalau kena batuk, dia ada lebih daripada sebulan. Tapi ini masuk minggu yang ketiga dah. Minggu sudah Ustaz tak main, memang tak larat, sangat-sangat letih. Itu benar, bulan ni kalau tak main, panjang lagi pula. Main pilah. Nanti kalau 2 bulan turut-turut, panjang. Main pilah. Walaupun kita duduk sembang, dia tengok klik-klik, jadilah. Nampak sekurangnya kita main. Kalau ikut letih sangat-sangat bila batuk ni, dia ke dada, kepala, Allahu Akbar. Kita akan dengar cerita macam mana seorang sahabat Nabi seronok atau baca-baca hadis ni. Rabi'ah bin Malik, dia nganga tengok Nabi. Dia dekat dengan Nabi. Dia sahabat Nabi ni, dia tengok Nabi. Dia nak sesuatu dekat Nabi. Nabi kata sal. Nabi kata kat dia, minta. Apa nak minta? Dia duduk dengan Nabi lama, dia nganga tengok Nabi, dia nganga tengok Nabi. Nabi kata kat dia, ni apa siapa ni? Nampak tak? Nabi tahu cara dia tu, dia nak dekat dengan Nabi. Nak sesuatu kat Nabi. Nabi kata sal, minta. Nabi suruh dia, minta sesuatu apa hamba kat aku. Nampak tak? Fakultu, dia pun Nabi terkejut dengar. Fakultu, dia kata kat Nabi, as'aluka murafaqataka fil jannah. Dia kata kat Nabi, asal aku mau syurga duduk dengan hang. Yo. Tak ada orang pun minta macam tu melainkan dia. Faham ke? Dia duk nganga tengok Nabi. Nabi kata sal, apa hang minta, apa yang hang berhajat, apa yang hang mau kat aku? Faqultu, dia kata kat Nabi, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku nak satu je, nak masuk syurga duduk dengan hang. Ayo karbula. Nabi tanya lagi, minta lain-lain, apakah hang nak minta? Minta lain-lain. Murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Aku nak duduk syurga dengan hang je. Nabi kata minta lain. Murafaqataka fil jannah.
Aku nak duduk syurga dengan hang itu je aku minta, aku tak minta lain. La ilaha illallah. Apa boleh faham ke? Macam tu dengan Su'ban. Su'ban dia main kuliah sana. Nabi kata, siapa lah kuliah tengok aku, dia suka tengok Nabi. Su'ban dia tengok Nabi. Tapi bila Nabi kata apa nama, bila habis kuliah dia sedih dah. Habis kuliah sedih. Kita pula Sauban ni subhanallah, dia balik ke rumah dia menangis. Balik rumah menangis. Isteri dia kata, pasal faham menangis ni? Aku bila tengok Nabi aku seronok lah. Aku dah tengok Nabi aku seronok sangat-sangat. Tapi bila aku pisah dengan Nabi, aku takut esok kalau mati tak dapat tengok Nabi. Walaupun duduk di syurga, syurga tu tak duduk satu tingkat dengan Nabi. Aku risau tak tengok Nabi. Subhanallah. Apa tengok jiwa sahabat. Menangis dia, menangis dia. Dia usung mai, isteri dia usung mai. Isteri kata, ya Rasulullah, dia balik rumah semua menangis, selalu keingatkan hang. Nabi kata, Sauban, apa jadi dengan hang ni? Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Aku takut berpisah dengan hang. Nabi kata, lakal jannah. Nabi keluar mulut dah. Lakal jannah. Hang ni syurga dah, syurga dah. Menangis lagi kalau kita cakap. Nangis lagi, takut syurga tu tak duduk satu tingkat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok, ya Allah, macam mana depa ni punya iman. Kalau kita baca, kita kata la haula wala quwata illa billah. Sekali depa hidup punya sayang kat Nabi macam tu. Duduk di kuliah ni, ya Allah, sonok duduk dengar cerita Nabi. Kita boleh tengok duduk di kuliah, awak 8.30 mama tak habis lagi, masuk awal. Nanti kita tengok ni. Maka Nabi kata tak lepi dah. Nabi tak qala aghara dhalik. Nabi nak minta kat dia, minta lain, minta lain, minta lain. Dia tak minta. Dia minta yang tu saja. Maka Nabi kata kat dia, faqultu wa zaka, macam ni lah kan nak duduk syurga dengan aku, tanya duduk syurga dengan aku. Qala fa inni ala nafsika bika satu sujud, rawahu Imam Muslim. Hang kena tolong diri hang memperbanyakkan sujud. Hai hai hai. Nabi kata kat dia, hang kena tolong diri hang kena memperbanyakkan sujud. Bila sebut macam tu, yang faham maksud Nabi memperbanyakkan sujud, hang kena tolong diri hang memperbanyakkan sujud. Maksud hadis ini diterjemah di hadiah-hadiah yang seterusnya. Bulan depan Ustaz akan bagi tahu memperbanyakkan sujud di sini. Ulama kata jagalah qabliyah dan ba'diyah. Kita akan tengok Nabi syurkan memperbanyakkan jaga qabliyah dan ba'diyah. Dia main bab sunat-sunat ni kan. Kita kalau mampulah. Kalau kita mampu bagus. Kita akan tengok macam mana sembahyang sunat. Dan kita dengar hadis ni dalam kitab Barul Mazi pun ada. Dan kita cuba baiki tengok macam mana sembahyang sunat kita. Betul tak betul? Kalau tak betul, dan kita buat betul dah. Tapi nak bagi cantik bertepatan dengan sunnah. Maksud Nabi kata kat dia tu. Hang kena berbanyakkan sujud, ulama mencerita kat sini. Kita akan tengok mulut tu datang daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kita akan dengar hadis sembahyang sunat qabliyah ba'diyah ni macam mana. Ada 10, ada 12, kita kena dengar cerita ni. Bagi betul cerita tu. Tak kat sini dulu, tak lepi dah. Dia duduk gatai-gatai betul-betul. Tak kat sini dulu. Yang baik semua mai daripada Allah. Salah silap daripada kalam Ustaz sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kepada subhanakallah. Syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.